توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا أستغفر Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ustaz Kadir, dah bersedia ke? Ya. InsyaAllah bersedia. Okay. Saya akan bersiaran di luar kawasan sekejap ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum kita mulakan usrah kita pada petang ini, okay, mari kita buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya kena. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan majlis usrah kita pada petang ini kepada Al-Fadil Ustaz Abdul Kadir, okay, sebagai pengisi kita pada petang ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Terima kasih Ustaz ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Farid, guru-guru yang Ustaz kasihi dan juga yang Ustaz kasihi semua para pelajar, murid-murid ahli usrah kita insya-Allah tahun 4, 5 dan 6 ini, insya-Allah mudah-mudahan kita dalam keberkatan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Allahumma amin. Baik, pada petang ni Ustaz ambil angin luar sikit, berada di Kuala Selangor. Ustaz ada urusan, jadi insya-Allah di kesempatan yang ada, walaupun di luar insya-Allah kita boleh online lah bersama-sama insya-Allah dalam usrah kita. Ustaz harapkan semua ahli usrah Ustaz ni, ahli usrah kita, usrah Siti Darul Amilin ini insya-Allah dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga masing-masing, dan juga sentiasa kita ni rasa tenang hidup kita rasa bahagia di samping keluarga kita yang mungkin barangkali hari ini hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala susun untuk kita sama-sama masih lagi dalam tempoh PKP ni, dan insya-Allah kita dalam keadaan yang tenang dan kita berada dalam keadaan yang orang kata sentiasa bersungguh-sungguhlah termotivasi dalam nak menimba ilmu pengetahuan, walaupun dalam keadaan online kita belajar, kita usrah pun online. Jadi ini bukanlah menjadi perkara yang menghalang kita untuk kita rasa semangat untuk belajar, insya-Allah. Okay, para ahli usrah yang Ustaz kasih sekalian, insya-Allah lah kita dapat memberi tumpuan yang terbaik pada hari ini, yang kita pada petang ni, hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ni, kita akan kongsikan satu ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat 164 daripada suratul Baqarah. 164 ayat daripada surah Al-Baqarah, ya. Baik, surah Al-Baqarah ni adalah surah kedua di dalam Al-Quran Al-Karim. Surah yang kedua selepas pada suratul Fatihah, dan surah Al-Baqarah ini juga adalah surah Madaniyah. Yang kita ahli usrah sekalian, kita tahu kan surah Makkiyah, Madaniyah. Apa yang dimaksudkan surah Makkiyah, Madaniyah, iaitu surah Makkiyah ialah surah yang diturunkan sebelum daripada Nabi SAW berhijrah, dan surah Madaniyah ialah surah yang diturunkan selepas daripada Nabi SAW berhijrah, iaitu ke mana? Ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu dinamakan surah Madaniyah. Jadi surah Al-Baqarah ni ada 286 ayat. Yang kita nak kongsi pada petang ni ialah ayat 164 daripada suratul Baqarah. Okey, baik. Ahli usrah sekalian, ada siapa ada Quran? Semua buka Quran ke? Saya. Alhamdulillah. Buka ayat 164. Muka surat berapa Ustaz Farid?
164 daripada surah Baqarah ni duduk dalam muka surat yang keberapa Ustaz Farid? Mungkin boleh semak boleh tengok Quran daripada suratul Baqarah ni ayat 164. Okey, ada surah yang Ustaz kasih sekalian, ayatnya yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Okey, Allahul Azim. Okey, maksudnya Allah Subhanahu wa taala inna fi khalqis sama, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, langit dan juga bumi ni silih berganti malam dan siang. Silih berganti waqtilafil laili wan nahari, iaitu silih berganti. Ni kita berada waktu siang ni, siang waktu cerah macam ni, kemudian waktu malam nanti malam gelap kan. Kemudian bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna, yang fa'un nas, iaitu yang berguna, iaitu bermanfaat bagi manusia. Ustaz kalau sekarang berada di Kuala Selangor, di Jeram, sebelah sana tu laut. Kalau pergi belah sana mungkin nampaklah kapal yang berlayar di sana. Jadi berlayarnya di lautan, di dalam laut ni membawa segala muatan yang memberi manfaat kepada manusia. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada langit berupa air, hujan. Sekarang tak hujan lah. Ada waktu hujan turun, air yang turun daripada langit, lalu dengan air itulah dihidupkan hasil bumi sesudah mati dan kering. Pokok-pokok yang Allah Subhanahu wa taala, kalau bayangkan tak ada hujan apa, bayang nak hidup pokok macam mana kan. Jadi air turun kemudian menghidupkan bumi ini yang sesudah mati kering. Waktu kemarau kita tengok pokok-pokok pun mati. Kalau di tanah pasir pokok-pokok pun mati, tapi adanya hujan turun di surah sekalian, maka akan jadi hidup, subur, hijau, masya-Allah, subhanallah. Dan dia Allah Subhanahu wa taala sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan. Kita boleh tengok ikan, burung-burung yang berterbangan di awan sana, iaitu hidup. Haiwan-haiwan, binatang, kerbaunya, lembunya, anjingnya, semuanya ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan pergisaran angin. Angin Ustaz dekat luar sekarang ni rasa angin, masya-Allah, awan, tengok awan cantik, subhanallah kan, yang dikendalikan atas langit dan bumi. Yang seluruhnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan tu sungguh terdapatnya tanda-tanda keesaannya, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Bagi liqaumi yaqilun, bagi orang yang berfikir. Tengok alam ini, masya-Allah. Tengok ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tengok ada sekarang ni waktu musim PKP, dah bosan duduk di rumah, ada yang bela ikan kan. Tengok ikan tu, kita rasa ya Allah, hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, haiwan-haiwan. Jadi iaitu la ayatin, menjadi tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala liqaumi yaqilun, bagi orang yang berfikir. Orang yang berfikir. Masya-Allah, subhanallah, daripada ayat suratul Baqarah ini 164 ini, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, sahabat ahli usrah sekalian, setelah iaitu asbabun nuzul, iaitu
Allah turunkan ayat ni, setiap ayat Quran ni adanya asbabun nuzul, tujuan turun ayat tersebut. Jadi kerana apa? Kerana orang kafir Quraisy, orang musyrikin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka macam timbul persoalan kerana ataupun terkejut dengan apa yang disebut tentang Allah itu satu, siapa Allah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka turunlah ayat ini menunjukkan bahawa kebesaran ataupun kehebatannya Allah Subhanahu wa taala, menyatakan tentang apa alam ini. Orang kafir Quraisy tunjuk, Nabi SAW tunjukkan tanda-tanda keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah tandanya Allah yang ciptakan seluruh alam, yang ayat yang kita bacakan tadi kan, daripada surah Al-Baqarah ayat 164. Okey, itu tujuan ayat. Okey. Baik. Hadis surah yang Ustaz kasih sekalian, bila kita dah tahu, kita baca, kita tahu tentang alam ini, kita dah tengok ciptaannya Allah Subhanahu wa taala hebat semua, apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, Anas bin Malik menyebutkan bahawa barang siapa yang melihat alam ini, tengok alam ini, maka dia kena kata apa dia? Dia kena kata apa? Dia kena kata ataupun kena sebut antara zikir yang dia perlu sebut, bukan kata tengok saja je, tengok. Tapi tak ada apa-apa yang dia ucapkan. Jadi Anas bin Malik menyebut, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka antara sebutan yang perlu kita sebut ialah Masya Allah akram. Kan? Apa yang kita nak sebut akram? Masya Allah Muaz. Apa yang kita nak sebut? Masya Allah Amani. Apa yang kita nak sebut? Masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Apa yang kita nak sebut? Apabila kita tengok alam ni, kita pergi tengok, kita pergi zoo negara, kita pergi tengok, kita tengok laut, kita pergi jalan-jalan, kita waktu PKP tak boleh nak tengok kan. Tapi tak apalah, kita keluar rumah pun kita dah boleh tengok. Ya Allah, tengok. Ini ucapan yang Nabi SAW ajar, Masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Apa ucapan yang kita nak sebut? Ialah la haula wala quwwata illa billahi illa billah. La yadurruhu. Maka disebut oleh Nabi SAW dalam akhir apabila seseorang itu menyebut la haula masya Allah la haula wala quwwata illa billah la yadur, maka tidak akan berlaku mudarat kepadanya. La yadur, maka tidak akan mudarat ke atas dirinya. Subhanallah kan. Jadi hebatnya pada ucapan tersebut, dahlah ucap, maka bahkan dapat pula ataupun Nabi SAW memberi jaminan la yadurhu, maka dia tidak akan mendapat mudarah. Subhanallah. Jadi tengok sahabat-sahabat ahli usrah yang Ustaz kasih sekalian, 38 orang yang hadir dalam usrah ni. Subhanallah. Kita ni nak jadi orang yang berfikir ke kita tak jadi orang yang berfikir? Itu persoalan daripada kita lah, ahli usrah. Kita tanya diri kita. Kita nak jadi orang yang tak fikir, dia akan jadi tak rasa lah. Tak ada rasa apa pun nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kan. Kadang dia tengok adik dia, dia tengok keluarga dia, dia tengok dia duduk di rumah, dia boleh makan, dia boleh minum, dia tengok ayah dia beli bawa balik ikan dan sebagainya pun dia tak rasa apa pun. Kan? Sebab dia tidak berfikir. Akan tetapi bagi orang yang berfikir, maka dia akan rasakan bahawa inilah ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ciptakan, kehebatannya. Inilah tandanya Allah itu maha hebat. Allah maha hebat. Jadi insya-Allah ahli usrah yang Ustaz kasih sekalian, apa yang Ustaz sebutkan pada petang ni secara ringkasnya daripada ayatul Quran, daripada surah
164 ini yang kita boleh tengoklah daripada awal ayat tadi ni sehingga akhir ayat tersebut sebenarnya telah menyebutkan tentang segala putaran kehidupan kita ni semuanya adalah ciptaannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nak kena rasa sungguh-sungguh rasa rendahlah diri kita. Kita rasa macam kita ni sebenarnya hamba yang Allah ciptakan. Kita tak mampu nak buat apa yang Allah Maha Besar yang mampu ciptakan, kan? Sebab tak ada manusia yang boleh ciptakan angin. Ni rasa angin sedap, Ustaz duduk kat luar ni kan. Rasa angin, dapat angin. Kemudian tengok awan. Mana ada orang boleh cipta awan? Mana ada orang boleh cipta awan, kan? Sekalipun orang kafir hebat boleh buat bangunan dan sebagainya, bangunan tu akan roboh. Bangunan tu boleh maksudnya ada kelemahan-kelemahannya, akan tetapi Allah cipta ni Allahu Akbar. Daun-daun yang Ustaz kita tengok pun Allahu Akbar. Tak terdaya, tak boleh nak manusia nak ciptakan benda tu. Jadi kita kena siang malam, kan? Tiba cerah, kan? Cerah pula tak sama macam pasang lampu. Kalau pasang lampu, kita pasang lampu, kan? Ada tempat boleh nampak cahaya, ada tempat tak boleh nampak cahaya. Tapi Allah ciptakan waktu siang ni terang, menerang, kan? Tiba tak nanti malam gelap, tak nampak pencahayaan tersebut, nampak gelap. Kan? Sebenarnya memang benar-benar menjadi satu tanda la ayatin, iaitu tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala. 345. Ada yang tanya habis pukul berapa? 3.45 pula, 3 suku. InsyaAllah sekejap saja surah kita pada petang ni. Jika sekiranya sekarang dah habis untuk Ustaz sampaikan, jadi insyaAllah ahli usrah ada nak tanya apa-apa. Kita dalam usrah ni santai, santai, boleh sembang, boleh borak, boleh tanya Ustaz ataupun nak bertanya, ataupun Ustaz Farid ataupun siapa nak tambah, nak cerita. Ya Allah Ustaz, saya ni macam mana nak cerita apa? Boleh buka mic, dan boleh berkongsi. Dipersilakan Hazim. Siapa nak kongsi? Siapa pernah tengok harimau? Cerita tentang harimau. Ataupun apa yang makhluk Allah SWT dia rasa. Boleh saya. Siapa ni? Boleh. Abi. Lama tak jumpa Abi. Boleh kongsi cerita tentang apa yang Abi rasa kagum bila nampak makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ni. Haiwan apa yang Abi rasa macam ya Allah, Abi suka. Cerita. Boleh? Ustaz tak boleh buang masa tau. Masa kita terhad. Ada berapa minit lagi. Kalau siapa yang nak respon, boleh respon. Boleh bagi pandangan. Boleh berkongsi cerita. Nak tanya soalan pun tak apa. Boleh. Siapa? Senyap je ni. Jangan senyap. Cepat. Soalan tanya Ustaz ajar kat kelas tak? Okay, baik. Ada yang sebut. Ya. Ustaz. Ya. Saya? Macam mana kan Burj Khalifa kan? Dia pembuatnya tu Islam. Yang bayar Islam. Tapi kenapa Burj Khalifa dia bangunan. Dia tinggi. Baik. Orangnya pun Islam. Tapi macam mana? Kenapa dia buat bangunan tinggi sedangkan bangunan tu kalau bangunan tinggi tanda kiamat. Tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda kiamat kecil. Okey, baik.
kita tidak menjadi satu perkara yang salah lah untuk kita berusaha nak buat bangunan, kita nak majukan negara, kita nak buat kapal yang hebat-hebat. Islam itu adalah menggalakkan supaya kita, bukanlah kita kata Islam tu kalau sebut Islam mestilah kita kena buat pondok kecil, ataupun kita kena naik basikal, ataupun kita kena naik tak perlu naik kenderaan dan sebagainya. Tidak, Islam tidak melarang perkara tersebut. Bahkan Islam menggalakkan kemajuan. Islam menggalakkan supaya kita jadi orang yang hebat, orang yang belajar, orang yang serba hebat. Tetapi sesuatu perkara yang kita lakukan tersebut bukanlah perkara ataupun sesuatu pembangunan yang kita lakukan tersebut menyebabkan kita ini melanggari perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama yang Ustaz boleh sebut sini, iaitu di zaman Fir'aun yang Fir'aun bina piramid kan. Bina piramid. Sehingga menzalimi orang lain, ada yang mati disebabkan pembinaan bangunan tersebut. Jadi mana kata kalau pembinaan buruj ataupun kita di negara kita membina KLCC dan sebagainya, kan bangunan KLCC kan bangunan yang kedua yang tertinggi di dunia kan. Jadi mana kata tak silap Ustaz lah jadi mana kata tidaklah menjadi satu kesalahan. Akan tetapi adakah itu salah satu tanda? Ya, barangkali salah satu tanda bangunan-bangunan yang mencakar langit, itu salah satu tandanya. Tetapi banyak lagi tanda-tanda lain. Orang yang menjadikan ibu ayahnya sebagai hamba kan. Semua ibu ayah juga nak kena ikut cakap anak-anak juga, salah satu tandanya tanda kiamat. Dah jadi apa? Zaman sekarang kan, anak dah belajar pandai, anak dah jadi hebat. Kadang-kadang ibu ayah juga menuruti perintah anak-anak dan sebagainya. Banyak lagi tandanya maksiat berlaku berleluasa, berlakunya orang kata para wanita yang lebih ramai daripada orang laki-laki. Tapi tidak semestinya Muaz, tak semestinya kita kata kalau kata ramai orang perempuan sebab tanda akhir zaman, jadi ibu ayah kamu tak nak beranak lah, contoh tak nak beranak. Jangan lahirlah seramai-ramainya, tapi nak buat macam mana, itulah adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman yang kita menjadi satu ibrah pengajaran kepada kita tahu tanda akhir zaman. Bukanlah kita kata tu tanda, ini ada tanda, tapi kita tidak berbuat apa-apa kan. Bahkan kita lah nak kena dah tahu dah tanda-tanda tersebut, menyebabkan kita lagi bersemangat untuk melakukan amal soleh, insya-Allah. Baik, siapa lagi nak kongsi? Ada lagi masa dalam sekitar Ustaz Farid 9 minit, betul? Tak ada urusan dekat MDKS sekarang ni. Urusan sekolah, ada sahabat-sahabat yang rindu sekolah. Hari ni Ustaz nak datang ambil lesen sekolah lah. Untuk lesen baru sekolah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan, insyaAllah. Kenapa tu main conteng-conteng? Banyak soalan nak ditanya tu. Okey. Okey, Ustaz Farid. Sahabat-sahabat guru ahli usrah yang Ustaz kasih sekalian, jika sekiranya tak ada, Ustaz rasa sebagai penutup pada petang ni, yang Ustaz kebetulan berada di luar pada hari ini, dan berbetulan juga dengan tajuk pada ayat ini. Segala apa yang Ustaz nak ceritakan ni, dia seakan-akan orang kata Ustaz sambil Ustaz cerita, Ustaz boleh rasa sendiri angin yang ada di luar sini, dan kita selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala perlu meletakkan rasa syukur di atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan tersebut. Kena rasa bersyukur. Sebab tu kita kata Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Semuanya datang, tak boleh berlaku kecuali dengan izin Allah kan. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah.
Tidak ada kekuatan melainkan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kan kita lemah, kita hamba yang lemah, dan yang hebatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lahirkan rasa kesyukuran kita dengan ucapan tadi satu, dan yang keduanya ialah kita nak kena melakukan amal soleh, amal ibadah, solat, kita jaga taat kepada kedua ibu bapa, kita semakin hari semakin banyak baca Quran kan, kita semakin hari semakin kita rasa rasa tenang lah, rasa bahagia. Walaupun Ustaz, saya rasa bosan betul lah sekarang ni, kena duduk rumah, tak boleh pergi mana, rasa macam PKP ni satu azab bagi saya kan. Tapi Ustaz nak sebut ni, kita belum lagi kita pergi ke alam kubur tau. Kita baru duduk alam dunia yang kita boleh lagi kat rumah ada makan, ada minum, boleh tengok TV, boleh ada keluarga, kadang-kadang boleh keluar. Tetapi bila kita mati, ahli usrah sekalian, kita dah pergi ke alam yang lain, maka alam tersebut tak boleh nak kembali dah. Ni kita sebagai kita ambil pengajarannya, kita boleh hidup lagi, kita boleh duduk di alam yang Allah bagi peluang ni. Jadi kita rebutlah peluang tersebut, kita buat amal soleh insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar tu saja pada petang ni, untuk sama-sama kita berkongsi dalam usrah. Dan Ustaz harap kamu tulis dan ambil manfaat dan jaga akhlak jaga akhlak di usrah sekalian. Di ruang secara online atas talian ini, jangan sampai kita dah belajar benda baru guna handphone, akhirnya kita pun rasa dah terbiasa dengan handphone, ibu ayah pun dah tak termampu nak kawal lagi, sehingga kita boleh borak, sembang, bercakap kasar dan sebagainya dalam ruangan online yang ada ni. Jadi insya-Allah lah, Ustaz yakin dan percaya di usrah sekalian, kamu dah membesar, dah darjah 4, 5 dan 6, kamu boleh berfikir dengan baik insya-Allah. Jadi gunalah manfaat ruangan yang ada insya-Allah. Saya serah balik pada Al-Fadhil Ustaz Farid insya-Allah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Kadir atas penyampaian sebentar tadi. Okay, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat lah dengan apa yang Ustaz Abdul Kadir sampaikan berkaitan dengan tadabbur surah Al-Baqarah ayat 146. Okay, jadi sebelum kita tamatkan usrah setakat ni, jadi ada beberapa pesanan yang Ustaz perlu ingatkan kepada kamu semua. Okay, selepas ini untuk usrah selepas ini, okay, Ustaz tak nak ada yang main chat semasa Ustaz Abdul Kadir bagi penyampaian usrah. Okay, Ustaz tak nak ada yang main chat semasa Ustaz Abdul Kadir sampaikan usrah. Okay, jadi kita ni sebagai murid seriti, kita kena jaga akhlak kita. Okay, Ustaz percaya murid-murid sekolah kita semuanya baik-baik, semuanya jaga akhlak, jaga adab. Okay, jadi itu sajalah yang Ustaz perlu ingatkan. Ustaz harap kejadian ni tak ada berlaku lagi minggu depan. Okay, jadi itu saja setakat usrah kita pada petang ini. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Kadir.